Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Najib Razak nafi dakwaan Sirul dalam wawancara dengan Al Jazeera. Berita penuh, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menafikan semua dakwaan daripada bekas pengawal pribadinya Sirul Umar Azhar dalam satu wawancara yang disiarkan dalam program Al Jazeera 101 East mengenai pembunuhan Altan Tuya Syaribu pada 2006. Bagi menyokong usaha ini, anak guam kami mencadangkan kepada kerajaan Malaysia kemungkinan menawarkan jaminan untuk tidak mengenakan hukuman mati bagi memudah cara objektif keadilan dan kebenaran secara meluas. Anak guam kami, Najib, mempertahankan kesemua hak perundangan dan remedi dalam perkara ini terhadap Sirul, Al Jazeera dan wartawannya Mary Ann Jolie. Beliau bakal teguh menafikan sebarang penglibatan dalam kematian tragik Altan Tuya Syaribu menerusi jenayah yang amat kejam itu, katanya. Kami mahu menegaskan bahawa anak guam kami, Najib, telah dilepaskan secara muktamad daripada sebarang penglibatan dalam kes ini dan ini disahkan oleh pihak berkuasa berkaitan termasuk siasatan semula pasca pilihan raya umum ke-14 dan disahkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan menerusi rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang mendengarnya secara komprehensif berdasarkan merit, kata firma guaman itu. Syafi'i & Co juga menekankan bahawa kedua-dua Sirul dan Azilah Hadri tidak pernah menjadi pengawal pribadi khusus untuk Najib dan datang daripada satu kumpulan pengawal pribadi yang digilir-gilirkan antara pemimpin teratas dalam kabinet semasa itu. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk, isu Zahid dan pemenjaraan Najib juga puncak UMNO kalah. Berita penuh, selain kerjasama UMNO dengan DAP melalui Pakatan Harapan PH, isu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta kedudukan Najib Razak yang kini meringkuk di penjara memberi kesan kepada BN pada 6 pilihan raya negeri PRN yang berlangsung semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil berkata, rekod UMNO menunjukkan parti itu kalah teruk dalam PRN 6 negeri apabila menang 19 daripada 108 kerusi ditandingi. Kita hanya menang 1 kerusi di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, 2 di Selangor dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kerusi lain semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU16, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Ahli MKT itu berkata dia telah meluahkan sebelum ini bahawa kerjasama dengan DAP adalah amat sensitif kepada akar umbi UMNO. Jika kita paksa akar umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi atau lebih teruk, mereka protes dan undi PN. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini, katanya. Selain isu kerjasama dengan DAP, Isham berkata terdapat 2 perkara yang menyebabkan kekalahan teruk parti itu pada PRN semalam, iaitu berkenaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan berkaitan pemanjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkenaan isu Presiden yang ditanya oleh akar umbi, saya telah jawab apa yang termampu di sesi-sesi dialog saya. Saya bukan orang Presiden, namun saya hormat institusi itu. Saya mohon supaya Presiden dapat berjumpa akar umbi sendiri sehingga ke peringkat bawah di akar umbi dan berdialog dengan mereka untuk menjernihkan yang keruh dan memperbaiki keadaan, katanya. Walaupun Isham tidak memperincikan atau menghuraikan isu Presiden, tetapi adalah jelas ia merujuk kepada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana yayasan Akal Budi AYAB yang dihadapi Zahid. Berkenaan Najib, saya telah beberapa kali berkata bahawa jika Najib ada bersama kita berkempen, kita mempunyai peluang yang lebih cerah. Namun, Najib masih di dalam penjara sudah setahun kini dan walaupun kita dalam kerajaan, belum lagi nampak keadilan untuk Najib, katanya.
Menurutnya, Najib kerap berkata kepadanya bahawa dia bukan mahu kesnya digugurkan, tetapi mahu mendapat perbicaraan yang adil dan ia masih belum berlaku. Saya telah cadang supaya kerajaan membenarkan tahanan di rumah untuk Najib sementara dia menjalani proses pengampunan atau perbicaraan semula atau sebagainya. Saya harap kita melihat dan berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Kita perlu melakukan sesuatu yang drastik kerana kita kini berada di keadaan yang getir dan kritikal. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita dan perjuangan UMNO akan lenyap di bumi Allah ini. Kita perlu bangun, tambahnya. Najib sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda RM210 juta ringgit kerana didapati bersalah dalam kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan bernilai RM42 juta ringgit. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Mat Hassan nafi bakal dipecat kerana tak ngam dengan Anwar. Berita penuh, Menteri Pertahanan Muhammad Hassan menafikan dakwaan yang tular di media sosial bahawa dia akan dipecat daripada jawatan itu setelah didakwa tidak lagi sehaluan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Hari ini semalam viral, saya akan dipecat daripada jawatan menteri saya sebab dikatakan saya tidak bersama dengan Perdana Menteri. Mangkuk-mangkuk ini tak tahu daripada semua kementerian pertahanan yang paling banyak mendapat peruntukan khas daripada PM. Ini pula nak mengadu domba kata Mat Hassan akan dipecat sebab apa saya tak bersama dalam kempen katanya di ceramah Malam Perpaduan Dun Paroi di Senawang malam tadi. Dia berkata demikian susulan beberapa video tular di media sosial mendakwa Muhammad yang lebih mesra dipanggil Tok Mat bakal dipecat sebagai Menteri Pertahanan. Timbalan Presiden UMNO itu juga didakwa tidak lagi bersama Perdana Menteri selain tidak menyertai kempen pilihan raya. Bagaimanapun Muhammad menjelaskan dia tidak dapat bersama dalam kempen kerana masalah kesehatan. Saya demam 4 hari, 40 darjah. Jadi janganlah mengadu domba macam-macam mengata saya katanya di hadapan lebih 200 hadirin. Sebelum ini dilaporkan Muhammad yang juga calon BN Dun rantau dijangkiti virus influenza dan diarahkan oleh doktornya untuk berehat dalam tempoh 2 minggu 3 hari daripada menyertai kempen pilihan raya. Ketika ditanya, Muhammad tidak memberitahu sama ada akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan dakwaan tersebut.